Alhamdulillah, kita hari ni nak ke Balai Polis. Kita nak minta lah pelepasan since PKPB ni dah disambung sampai 9 Disember macam tu kan. 9 pula, 6 Disember. So kita pun kena juga cari isi video kita kan. So since dah tak boleh keluar, kalau nak rakamkan dalam markas saja pula sekarang isi tu tak berapa nak menarik lah kan. So kalau nak throwback penat pula nak tengok throwback tu. So kita pun dapatlah idea satu ni untuk buat video musim PKPB ni, supaya kita boleh rekodkan macam mana kesusahan, macam mana keadaan korang di tempat-tempat korang, contohnya di Semenanjung Malaysia lah. So kita sebenarnya sekarang ni dalam usaha untuk dapatkan kebenaran. Kami berdua saja. Kami minta maaf tak boleh nak ajak siapa-siapa sebab kita kena hormatlah decision daripada kerajaan kan. Tak nak ramai-ramai, tak nak apa. Jadi asalkan kita boleh buat video cukup. So kita nak pergi jumpa pegawai ni, explain dekat dia secara detail apa yang kita nak buat. Hopefully kalau ada rezeki boleh keluar. InsyaAllah kita akan keluar besok 2 motor dalam seminggu macam tu. So kita dapatlah pergi pusing satu Malaysia dengan kebenaran yang diberi, dan boleh sikit sebanyak paparkan dekat korang macam mana keadaan PKPB khususnya di tempat-tempat masing-masing. So kita juga nak pergi, kalau dapat pergi kedai-kedai restoran yang mana terjejas ke mana ke, dapatkan info macam mana keadaan. Bila COVID ni dah pulih esok, dapatlah video ni di-memorikan balik keadaan kita, kesusahan kita sama-sama ni, supaya kita kenang. Kita pernah susah, bila kita dah senang, kita jangan lupa yang susah. Itu je lah ya. Kita sekarang on the way ke Balai Polis. Kalau dapat, Kak bagi tahu. Tak dapat pun Kak bagi tahu. Sekurang-kurangnya kita cuba. Ya? Okey, halas. Alhamdulillah, kita dah selesai di Balai Polis. Kita dah jumpa dengan pegawai yang bertugas. Alhamdulillah dipermudahkan. Tapi itulah, dia pun sebenarnya memang tak encourage, memang tak nak bagi keluar tu. Akan explain dekat inspektor tugas, bagi tahu yang kita orang sebenarnya keluar ni bukan sahaja sengaja-sengaja nak keluar jalan-jalan, tak ada hal, tak ada pasal. Sebabnya nak keluar duit pasal musim-musim PKP ni kan tak baloi lah kan. Lepas tu bahaya lagi. Tapi kita orang buat ni, kita orang sacrifice ni untuk jadikan satu video yang dapat motivate, yang dapat hiburkan korang di musim-musim PKP ni. Sebab kita tak boleh keluar, biar kita orang yang keluar. Sebab saya explain tadi dekat inspektor yang bertugas, saya kata kita orang tak berkonvoi sebab kita orang tak nak cemarkan nama bikers. Jadi kita hanya berdua sebab kita orang ni bekerja untuk Belut TV, saluran channel yang orang kata bagi info pada rider, yang banyak bagi info-info riding, yang banyak bagi motivations untuk rider apa semua kan, yang especially not even rider lah, untuk semua yang menonton kita orang punya channel ni, supaya hampa semua tak down. Musim-musim PKP banyak company yang tutup, banyak yang orang kena buang kerja apa semua kan. Jadi saya cakap dengan inspektor tu, saya buat kerja dan kita submitkan kita punya SSM, kita punya surat daripada company, and then butir-butir yang munasabah lah, alasan-alasan yang munasabah supaya diterima pakai untuk dia benarkan. Sebab bila dia sign tu, tanggungjawab dia tu nak benarkan kita pergi. Kalau apa-apa orang akan cari dia kan, dipertanggungjawabkan. Jadi kita kena gunakan sebaik-baiknya lah. Jadi sempena kita dah dapat kelulusan, Alhamdulillah, ya Allah, syukur Alhamdulillah untuk korang. Kita dapat mulakan kita orang punya tugasan besok untuk merentas Semenanjung, insyaAllah lepas subuh lepas subuh macam tu. Ke mana korang akan saksikan nanti dalam video ni. Kalau bagi tahu nanti korang payah pula kan. Jadi untuk korang tak payah keluar, duduk dekat rumah, watch kita punya channel, kita punya YouTube, support kita punya channel Belut TV, subscribe jangan lupa. Dan insyaAllah kita akan cuba paparkan info and then rancangan-rancangan, butir-butir yang menarik untuk korang tengok and stay at home. Halas!
Salam semua. So hari ni, malam ni kita orang nak tunjukkan kat you all macam mana nak minimizekan, macam mana nak packing bila kita nak travel, especially dengan bike kan. So bike tu pula tengok, kalau tong yang pannier aluminium ni dapatlah space sikit. Kalau yang jenis pannier Vario tu kecil lah sikit kan. Jadi korang lagilah kena minimizekan korang punya pakaian. So apa yang kita orang ada sekarang ni dekat markas kita, kalau travel, akak dengan abang akan gunakan beg yang macam ni, beg kompartmen yang macam ni. Memang kita ada jual, tapi kalau tak ada kat kita pun, you all boleh beli je macam-macam mana yang kompartmen beg yang macam ni, supaya boleh masukkan barang korang ni. Sebab kenapa kita guna beg kompartmen ni, sebab dia memang ngam-ngam macam masuk dalam tong tu, kiri dan kanan sama. So siapa yang dah beli ni, dia orang tahu. So bolehlah kita orang printkan macam ni, Kapitan yang handsome. Nama korang lah kan. So dalam beg ni, yang bagusnya, dia ada satu kompartmen dekat sini, zip ya, yang korang boleh surukkan, especially wanita. Perempuan kan dia banyak sangat benda-benda nak kena suruk, so boleh suruk kat sini. Dan ada lagi kompartmen dekat sebelah sini, and dalam dia luas macam ni ya. Okay, so kalau kita orang macam akak, especially kalau akak packing baju, ni akak baju abang lah, senang sikit kan. So kita masuk je satu baju. Lepas tu kalau kain solat satu, sejadah. Okey, sejadah kita orang bawa senipis yang boleh. So kalau korang ada bilik yang tak ada kapet, yang kadang simen aja kat hotel kadang kan, dia tak ada alas apa-apa. So what we do, kita ambil towel tu, lipatkan, lapik dekat lutut, supaya bila kita sujud tu tak ada tergentak sangat lutut tu dekat simen kan. Sebab sejadah kita nipis. So sejadah. Ini kalau untuk yang perempuan, akak memang akan bawa lah kita punya telekung. Tapi ada juga telekung yang jenis apa tahu, yang travel punya, yang korang just yang boleh sarung daripada atas, yang ada lengan tu. Lepas tu yang kat bawah kita pakai je seluar yang stocking. Kan seluar tidur kita tu, boleh pakai yang tu dan stocking kita. Dan selain daripada tu, contoh selipar kita ada dah bag selipar. Yang ni kita boleh put aside lah, tak payahlah masuk dalam bag kan. Jadi kita dah masukkan, tak ada bag kasut selipar macam ni, alah bag plastik pun boleh, korang gulung-gulung aja, masukkan dalam bag. And then akak memang biasa buat topi, sebab kadang-kadang nak jalan-jalan panas, so bawa standby topi. And then toiletries. And then kalau ada kompartmen kecil macam ni, kalau korang tak banyak gadget macam akak ada banyak benda yang di-charge, contohnya phone lah, kamera lah, apa semua, all kind of wire, plug apa semua. So masukkan dalam satu bag, slot je dekat dalam ni ya. Lepas tu untuk wanita, akak satu lagi bag macam ni. Walaupun kita ada hidden compartment kat dalam ni, tapi kadang takut juga terkeluar, nak ambil macam-macam, terkeluar banyak benda kan. So sediakan satu bag kecil macam ni, letaklah semua korang punya barang-barang yang kecil-kecil tu kat dalam ni, and then keep inside here. Satu. And then the socks masuk je dekat sini. So toiletries dah ada, apa dah ada, topi dah ada. Tengok banyak juga barang ni kan. Masukkan dalam ni, zip, settle. Yang ni sebenarnya sejadah yang akan nak tunjukkan. Kalau ni agak tebal sikit lah, cumanya dia separuh aja kan, steel. Tapi kalau kita nak gunakan, akak gunakan sebenarnya kalau untuk lutut. So kalau sejadah yang tadi tu nipis, so yang ni akak alas kat lutut, at least dia cover lah sikit ya. Ni kalau yang ada, yang tak ada tadi gunakan towel. And then kalau korang tak nak pegang bag ni sebenarnya dia datang dengan handle tau. Macam ni. Manakah handle ni? Ni. Pemegang ni. Boleh juga ambil daripada box tu, terus tarik aja kan. Tapi kalau kata banyak, contohnya ada bag ni lagi dalam tu, ada selipar lah lagi, ada apa benda-benda lagi jajan korang, sediakan satu lagi bag macam ni. Bag IKEA bodoh macam ni kan. Tak ada bodoh. Bag apa-apalah yang macam ni yang korang boleh bawa. Keluarkan, ambil bag ni, masukkan dalam ni, masukkan semua dalam ni. Kumpulkan, bawa turun. Ya, bawa turun, naik ke hotel. Dah senang sekali satu. Macam itulah cara kita orang travel. Bermotor, cubalah kita minimizekan barang apa yang kita ada, supaya space tu ada ruang untuk kita pergi tempat lain, untuk shopping. Kan bila kita pergi satu tempat tu, kita mesti nak shopping, beli barang sikit kan. T-shirt lah, souvenir lah untuk kawan-kawan. Jadi kalau barang kita terlampau banyak, dan kita ada space untuk bawa balik, itu yang di atas box tu ada bag lagi.
bertimbun-timbun lah barang kat situ. Dan sekarang akak nak cerita apa yang akak pakai bila akak ride. So sebenarnya it depends, sangat-sangat subjektif benda ni, sebabnya kalau kita rider, of course protection baju-baju kita tu, gear kita tu lain sikit. Kalau pillion, dia tak perlulah selengkap macam rider sebab dekat belakang, dan dia boleh pilih apa yang selesa as long dia rasa selamat, ya. Okey, macam kalau akak contohnya kalau kasut, kalau akak malas nak ride, contohnya akak ikut abang duduk belakang je, selalunya akak pakai sport shoe je, sneakers je, apa je yang korang rasa selesa lah. Dan kalau tengok cuaca, kalau nak hujan gitu, akak akan pakai kasut yang waterproof supaya kaki tu tak berendam dengan air lah. Tapi kalau rasanya akak bawa motor, so akak akan pakai boots riding, sorry kotor lah sikit so kasut ni memang orang kata sangat-sangat bagus, harga dia pun bagus. Revit, apa benda ke brandnya, Revit apa entah, Revit lah, tahu brand Revit ni ya, macam ni. So yang ini dah pakai lebih 2 tahun dah, 2-3 tahun dah rasanya. Memang sangat-sangat worth it because apa, tapak dia, tapak boots tengoklah dah pakai berapa lama, still tak terhaus-haus lagi tau. And then dia sangat grip, especially bila jalan berminyak ke, jalan-jalan berlumpur, insyaAllah sangat-sangat membantu boots ni. Selain dia sangat waterproof, ya. And then dia tak perlu nak kata susah sangat, sebab dia just clip the button ni, tekan saja and then pusing. And then nak buka, tarik aja button tu, keluar je lidah dia ni, settle, ya. Yang tu. Lepas tu kalau bab seluar pula, untuk pillion terpulang, ada juga pillion yang pakai seluar riding. Bukan apa, kalau you selesa pakai. Kalau untuk akak pakai seluar any brand seluar, as long dia ada protection. Yang ni ada lutut punya, ni punya protection, ada dekat hip protection, ya. And then selain seluar ni waterproof, so kalau panas bolehlah buka. Ni design lama, dia ada design baru, Tai Chi punya ni. And kalau tak, pakailah apa brand pun sekali, asalkan korang rasa selesa. And then baju pula, jaket, kalau kata ride yang dekat-dekat saja, akak selalu pakai Best Peluk TV je. Kenapa? Baju ni dia selain dia cepat kering, dia windproof, and then dia stretchable. Baju ni sangat-sangat selesa, tak panas. Jadi kita akan pakai Peluk TV punya best ni kalau setakat ride yang dekat-dekat. And then kalau kata jauh sikit, macam berhari-hari ride tu atau keluar, akak akan pakai proper jacket, proper gear. Kalau kira lah duduk di belakang ataupun bawa motor, sebab fikir safety. Kalau fikir kalau jatuh tu, tak adalah teruk sangat luka. Jatuh tu confirm lah kalau nak jatuh kan. Buat macam mana? Sekurang-kurangnya kita adalah protection, baju yang kita pakai, gear yang kita pakai. So yang macam ni ada protection dekat kita punya siku, ada kat belakang. And then selain dia mesh punya quality, fabric yang mana masuk angin lah kalau panas-panas. And kalau korang ride overseas pula, macam biasa akak pernah cakap, ada baju kita yang dia panggil apa ya, dia panggil, lupalah jaket tu, 3 season punya all weather punya jaket, yang korang boleh pakai. Ada akak pakai dekat Balkan, dekat Europe, that kind of jacket you guys boleh pakai. Tak ada nak tunjuk kat sini nak ngambil. And helmet pula, lastly helmet, akak selalu memang ni kalau akak you all boleh decide apa pun sekali helmet, yang penting selesa. So kalau ikut akak kan, semua nak pakai shoebird, naya kan. Sebab kenapa akak pakai shoebird? Satu, sebab telinga akak ni capang tau. Jadi sangat-sangat particular about helmet. Kalau dulu masa akak pakai Harley, akak pakai Shark, yang jenis bulat ni tu, yang macam ada, kalau korang tengok video kat sebelum ni, dia ada macam mask yang boleh tarik itu kan. Dia goggle tu, akak pakai yang tu sebab dia bulat, and then telinga tak sakit, dan dia sangat senyap, Shark. Tapi bila dah tukar ke BM, mask tu, Google tu macam tak macam tak sesuai ya, sebab angin kuat apa semua. So akak tukar, kalau M1 shoebird, akak pakai yang ni M1 open face, and then E1 shoebird yang ni sangatlah bagus yang ni, sebabnya dia ada cap ni, muka taklah panas sangat, taklah berat sangat, and then dia sangat kedap udara. Cuma dia panas sikit, tapi tak adalah panas sangat sebenarnya. Ikutlah weather tu. Kalau pergi Thailand dulu tu, atau panas jugalah kan, cuaca sampai 40 Celsius tu panas sana. Tapi selebihnya InsyaAllah tak pernah lagi akak orang kata
mengeluh kata helmet ni berat ataupun panas. Alhamdulillah, especially bila dengar lagu ke, dengar bluetooth punya ni kan, orang bercakap, kita communicate dengan kita punya partner, the best. Sebab dia akan dengar kita clear. Kalau dia tak pakai full face, kita lah dengar dia huru-hara. Macam gitu. Yang ini C3 Pro. So akak memang pakai Shurbird sebabnya kenapa? Selesa. Dia kedap udara, kedap bunyi, dia senyap. And then selain yang selebihnya tu lebih kepada keselesaan. Dan kalau korang suka brand lain pun terpulang. Macam abang dia ada pakai Shurbird juga, dia pakai Aerola, Nolan lah, apalah, dia macam-macam brand. Dia lain sikit dia punya tu. Cakap akak memang loyal satu saja gitu. Okey, itu saja yang kita nak sharekan. Allahu Akbar. Sharekan besok insya-Allah akak dan Kapitan akan ride ke mana Kap? Seluruh kita akak dengan Kap insya-Allah akan cuba cover Semenanjung Malaysia 7 hari keliling Malaysia. 2 bike saja, minta maaf tak dapat nak bawa you all keliling Semenanjung selama 7 hari. Dan kita nak minta maaf tak dapat nak upkan postage sebabnya kita masih lagi dalam keadaan PKPB. Dan kita dapatkan kebenaran daripada pihak polis, dan kita dah mintakan nasihat macam mana apa semua, dan kita bagi tahu tugas kita apa semua. Alhamdulillah mereka sangat memahami kerana tugas kami nak buat video ni sebenarnya untuk you all, di mana you all tak payah keluar ride. Kita tahu korang tengah rindu nak riding jauh-jauh berhari-hari. We all buatkan untuk you. Sementara kita terkurung sebulan ni, kita orang janjikan video ni untuk you supaya you all duduk rumah diam-diam, tengok apa yang kita buat, and then sambil tu dapatlah info-info yang kami share dalam video ni. InsyaAllah dapat dimanfaatkan untuk kita punya next ride. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa, besok selepas subuh kita akan start ride keliling Semenanjung selama 7 hari. Itu saja dari kami. Nantikan episod seterusnya. Halas! Ku pasti